Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan menutup tirainya petang kemarin dengan Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan rasa hormat dan bangga selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021. Dalam titah pada majlis penutupan sidang kemuncak tersebut yang berlangsung secara maya melalui persidangan-persidangan video dari Baitul Mesyuarah Istana Nurul Iman, Kebawah Dulia Mahamulia selaku pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 antara lainnya mengambil maklum terhadap perbincangan produktif mengenai keadaan dan hala tuju masa depan rantau ini serta pertimbangan untuk meningkatkan lagi hubungan bersama rakan-rakan luar. Tahun 2021 merupakan tahun yang mencabar di mana ASEAN masih menangani kesan-kesan daripada COVID-19 terutama sekali dengan kemunculan varian baharu. Walau bagaimanapun, ASEAN tetap maju dengan usaha bersama di bawah tema We Care, We Prepare, We Prosper. Kebawah Dulia Mahamulia mengalu-alukan pelaksanaan strategi-strategi inklusif dan tunggak untuk memajukan usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN yang terkandung dalam inisiatif ASEAN Shield dengan memperbaiki penyelarasan institusi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan tindak balas terhadap kecemasan dan bencana pada masa depan. ASEAN juga telah meningkatkan usaha untuk bertindak balas dan pulih daripada COVID-19 termasuk perolehan vaksin untuk penduduk ASEAN. Baginda mengetengahkan kerjasama untuk menangani kesihatan mental dan memupuk care ekonomi untuk perlindungan dan kesejahteraan penduduk ASEAN yang merupakan komponen-komponen penting untuk merealisasikan visi Komuniti ASEAN 2025. Kebawah Dulia Mahamulia juga bertitah bahawa ASEAN telah menyediakan asas untuk masa depan yang terjamin dan berdaya tahan menerusi pelaksanaan Consolidated Strategy on the Fourth Industrial Revolution for ASEAN. Bagi melindungi kemajuan dan pembangunan serantau, ASEAN telah melabur dalam kebeliaan sebagai asetnya yang bernilai. To ensure that ASEAN remains relevant, we have established the ASEAN Junior Fellowship Program, which will build understanding and appreciation of ASEAN among our junior officials. Brunei Darussalam is pleased to sponsor the program for the next 10 years. Excellencies, these are just some of our achievements for this year. As ASEAN community building will always be a work in progress, it is vital that we remain committed to upholding multilateralism and a strong regional architecture to enable meaningful progress for the generations to come. Kebawah Dulia Mahamulia seterusnya menyerahkan kedudukannya sebagai pengerusi ASEAN kepada Tuan Yang Terutama Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja melalui penyerahan gavel pengerusi ASEAN sebagai penyerahan simbolik kepada Kemboja yang akan menjadi pengerusi ASEAN bagi tahun 2022. Ini diikuti dengan ucapan daripada Perdana Menteri Hun Sen yang antara lainnya menyatakan bahawa Kemboja sebagai pengerusi ASEAN bagi tahun 2022 akan menerajui ASEAN secara kolektif dalam mempercepatkan proses pembinaan komuniti ASEAN yang seksama, kukuh dan inklusif selaras dengan semangat teras ASEAN. Tuan Yang Terutama menekankan bahawa tema Kemboja selaku pengerusi ASEAN iaitu ASEAN ACT Addressing Challenges Together akan menyaksikan ASEAN bekerjasama dalam mencapai keharmonian, keamanan dan kemakmuran di rantau ini. Para pemimpin ASEAN juga menyaksikan satu tayangan video daripada Kemboja selaku pengerusi ASEAN 2022 yang antaranya menekankan bagi pengukuhan kepusatan dan perpaduan ASEAN untuk mekanisme serantau dan kerjasama dengan rakan-rakan kongsi luar. Over the past few days.
Terdahulu, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan mempengerusikan sidang kemuncak ASEAN India ke-18 dan sidang kemuncak ASEAN Rusia ke-4 bagi memperingati ulang tahun ke-30 hubungan dialog. Semasa sidang kemuncak ASEAN India ke-18, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan permulaan penelitian Perjanjian Perdagangan Barangan ASEAN India AITIGA agar lebih mesra perniagaan dan memudah cara perdagangan yang juga akan menyokong usaha-usaha pemulihan ekonomi. Baginda mengambil maklum bahawa tahun 2022 merupakan tahun persahabatan ASEAN-India bagi memperingati ulang tahun ke-30 tahun hubungan ASEAN-India. Dalam titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyampaikan penghargaan atas sokongan India terhadap usaha-usaha pemulihan ASEAN daripada pandemik COVID-19, termasuk peranannya dalam membekalkan vaksin ke rantau ini dan sumbangan dana sebanyak $1 juta Amerika ke dana respons COVID-19 ASEAN. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mengalu-alukan keputusan ASEAN dan India untuk mengadakan pertukaran maklumat dan produk-produk perubatan termasuk vaksin dan teknologi perubatan untuk respons terhadap COVID-19. We should also work together on sustainable economic recovery by exploring new opportunities for cooperation under the blue economy. This may include developing key industries that can enhance employment and connectivity, such as fisheries and maritime transport, respectively. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India, semasa sidang kemuncak ini antara lainnya menekankan persahabatan ASEAN dan India semakin berkembang meskipun menghadapi pelbagai cabaran akibat pandemik COVID-19. Perpaduan dan sentraliti ASEAN sentiasa menjadi keutamaan penting bagi India dan ini termaktub dalam Act East Policy and Security and Growth for All in Region Sagar Republik India. Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura, kemudiannya menyampaikan ASEAN Common Statement selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN-India yang memfokuskan kepada menangani kesan buruk COVID-19 melalui pemulihan yang mampan dan komprehensif, menghargai komitmen India dalam menghormati prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific and the Indo-Pacific Oceans Initiative, mengesahkan komitmen India terhadap sistem pelbagai hala berasaskan peraturan, menyokong peningkatan kerjasama dalam bidang-bidang utama dan menggalakkan perintah yang berasaskan peraturan mengikut undang-undang antarabangsa. Dalam sidang kemuncak tersebut, para pemimpin memuji India atas sumbangan dan bantuannya kepada ASEAN serta sokongan India terhadap mekanisme yang diterajui ASEAN dalam usaha untuk memerangi pandemik COVID-19. ASEAN juga harus memanfaatkan industri farmaceutical India yang mantap dalam mempertingkatkan pembangunan sumber manusia dalam sektor kesihatan serta penyelidikan strategik dan pembangunan vaksin. Para pemimpin juga menyeru pengukuhan kerjasama antara ASEAN-India dalam pelbagai bidang termasuk transformasi digital, ekonomi digital, sains, teknologi dan inovasi, kesaling hubungan dan biodiversity. Pada akhir sidang kemuncak ini, kenyataan ASEAN-India Joint Statement on Cooperation on the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific for Peace, Stability and Prosperity in the Region telah diluluskan. Semasa sidang kemuncak ASEAN Rusia kali keempat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengambil maklum bahawa pandemik COVID-19 menekankan keperluan bagi semua negara untuk berusaha melalui proses pelbagai hala demi mencapai matlamat bersama. Proses yang diterajui oleh ASEAN, titah Baginda, telah menyediakan landasan untuk penglibatan yang membina antara negara-negara. Baginda merumuskan dengan menyatakan kepercayaan bahawa ASEAN dan Rusia akan dapat membina perkongsian kukuh dan berkekalan yang akan terus berkembang pada tahun-tahun mendatang.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga bertitah bahawa tahun ini menandakan ulang tahun ke-30 bagi hubungan dialog ASEAN-Rusia yang juga bertepatan dengan ulang tahun ke-30 hubungan dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Persekutuan Rusia. We should therefore strengthen collaboration through the exchange of expertise and best practices in innovation, science and technology to make our people future ready. In this regard, I am pleased that we will designate next year as the ASEAN-Russia Year of Scientific and Technical Cooperation. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia, dalam ucapannya menekankan bahawa hubungan ASEAN-Rusia adalah bersifat strategik ditunjukkan melalui pengalaman yang baik terkumpul dalam kerjasama dan perjanjian-perjanjian dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan kemanusiaan. Rusia kekal komited untuk menggalakkan kerjasama yang saling menguntungkan di Asia Pasifik, mengukuhkan keselamatan dan kestabilan dan menggalakkan perdagangan. Tuan Yang Terutama Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja, kemudiannya menyampaikan ASEAN Common Statement selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-Rusia yang menggalakkan membina perkongsian erat dan teguh untuk menangani isu-isu yang sama, menggalakkan bagi pembangunan peluang perdagangan dan pelaburan dalam bidang makanan dan pertanian, pengangkutan, tenaga, pelancongan dan teknologi dan menyokong pembangunan sumber manusia di rantau ini. Dalam sidang kemuncak tersebut, para pemimpin menyokong pengukuhan penglibatan ASEAN-Rusia dalam memastikan pelaksanaan strategi pemulihan pasca pandemik yang berkesan. Dalam hal ini, para pemimpin menggalakkan untuk mempertingkatkan kerjasama dalam keselamatan siber, kesaling hubungan maritim, teknologi digital, bandar pintar, sains, teknologi dan inovasi dan pengurusan bencana. Para pemimpin juga mengalu-alukan usaha Rusia dalam memberikan tindak balas terhadap pandemik COVID-19 melalui pengedaran vaksin Sputnik V dan latihan pakar kesihatan. Di akhir sidang kemuncak itu, kenyataan ASEAN and the Russian Federation on Cooperation Against Illicit Drugs Trafficking, Joint Statement of the 4th ASEAN-Russia Summit, Building a Peaceful, Stable and Sustainable Region, dan Comprehensive Plan of Action CPA to implement the Association of Southeast Asian Nations and the Russian Federation Strategic Partnership 2021-2025 telah diluluskan. Sementara itu, semasa sidang media bagi sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan bahawa Myanmar merupakan sebahagian keluarga ASEAN yang penting dan berharap situasi akan pulih seperti biasa selaras dengan keinginan penduduk Myanmar serta pelaksanaan 5 Points Consensus tepat pada masanya. Dalam titah, Baginda menzahirkan penghargaan dan terima kasih kepada para pemimpin ASEAN dan rakan-rakan dialog atas sokongan mereka dalam menjayakan peranan negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengongsikan bahawa perbincangan ASEAN mengenai kemajuan pembangunan komuniti ASEAN dan pemulihan daripada pandemik COVID-19 di bawah tema negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN, We Care, We Prepare, We Prosper adalah terkandung dalam kenyataan-kenyataan pengerusi dan dokumen-dokumen yang diluluskan. Hasil-hasil utama sidang-sidang kemuncak telah menggariskan inisiatif-inisiatif untuk memperkukuhkan kesiapsiagaan serantau dalam menghadapi cabaran masa depan. Ini termasuk Bandar Seri Begawan Declaration on the Strategic and Holistic Initiative to Link ASEAN Responses to Emergencies and Disasters ASEAN Shield yang bertujuan untuk membentuk ASEAN yang lebih bersepadu dan responsif. ASEAN mengutamakan bantuan kepada penduduk ASEAN dengan jaminan vaksin dan melindungi kesejahteraan mereka melalui ASEAN Comprehensive Framework on Care Economy ketika rantau ini terus menghadapi pandemik COVID-19.
Baginda mengetengahkan bahawa negara-negara anggota ASEAN bersama dengan ASEAN Plus 3 dan Sidang Kemuncak Asia Timur sedang bekerjasama untuk lebih memahami dan menjaga kesihatan mental penduduk ASEAN semasa waktu yang mencabar ini. Baginda seterusnya mengongsikan bahawa ASEAN sedang melabur dalam pembangunan mampan serantau dengan mengalu-alukan model circular economy dan kerjasama dalam ekonomi biru. Tambahan pula, hubungan-hubungan luar ASEAN juga berkembang dengan persetujuan untuk menubuhkan perkongsian strategik komprehensif dengan Australia dan China serta dengan mengalu-alukan United Kingdom sebagai rakan dialog ASEAN terbaharu buat kali pertama dalam masa 25 tahun dengan negara Brunei Darussalam akan menjadi negara penyelaras bagi ASEAN. ASEAN juga telah menyambut ulang tahun ke-30 hubungan ASEAN-Rusia dan mengalu-alukan sidang kemuncak istimewa ASEAN-China bagi menyambut ulang tahun ke-30 hubungan ASEAN-China pada bulan November 2021. Baginda menzahirkan rasa puas hati bagi mempengerusikan sidang kemuncak tahunan ASEAN-Australia yang pertama dan juga sidang kemuncak ASEAN-Amerika Syarikat pertama kali bagi Presiden Joseph Biden JR. Dan sidang kemuncak ASEAN Jepun yang pertama kali bagi Perdana Menteri Fumio Kishida. ASEAN also strengthened its cooperation with India, Japan, and the Republic of Korea in line with the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. During the ASEAN Plus 3 summit, we focused on cooperation to promote economic recovery and public health. And in the East Asia Summit, we addressed the longer-term impacts of the COVID-19 pandemic, such as mental health issues and ways to achieve a sustainable and green recovery. Pada akhir sidang media bagi sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan, Kebawah Dulia Maha Mulia juga berkenan menjawab soalan yang disembahkan ke hadapan Majlis Baginda oleh pihak media. Kebawah Dulia Maha Mulia mula-mula berkenan menjawab mengenai pendirian dan pelan ASEAN terhadap Myanmar. The situation in Myanmar was raised during several meetings, and the details have been reflected in the chairman's statement. Overall, ASEAN member states hope Myanmar will return to normalcy in accordance with the will of its people. For this meeting, we have given Myanmar space while firmly upholding the principles enshrined in the ASEAN Charter, including that of non-interference. Only the people of Myanmar can fully resolve their own internal situation. Myanmar is an integral part of the ASEAN family, and their membership has not been questioned. ASEAN will always be there for Myanmar, and we have continued to offer our help through the implementation of the 5-point consensus that we all agreed on in Jakarta. Kebawah Dulia Maha Mulia juga berkenan memberi maklum balas mengenai langkah-langkah dan strategi ASEAN dalam memastikan komuniti ASEAN terus mampan dan kekal berdaya saing pasca COVID-19. 2021 merupakan tahun yang mencabar bagi kebanyakan rakyat di rantau ini, di mana impak COVID-19 masih lagi dirasai. Walau bagaimanapun, alhamdulillah, ASEAN terus dapat memajukan pembangunan komuniti melalui deliverables yang memberikan fokus kepada usaha dalam membantu rakyatnya dan kembali pulih dari pandemik. ASEAN telah berhasil mendapatkan vaksin lebih dari 10.5 juta dolar bagi rakyat ASEAN
melalui COVID-19 ASEAN Response Fund. ASEAN juga akan mula menerapkan langkah-langkah yang akan membolehkan perjalanan penting melalui ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework. Di samping itu, ASEAN telah meluluskan ASEAN Comprehensive Framework on Care Economy untuk mempromosikan pembangunan sosio-ekonomi yang inklusif di rantau ini. ASEAN juga pada masa ini sedang berusaha memastikan pemulihan yang mampan melalui penerapan model circular economy dan menerokai peluang-peluang untuk mengembangkan blue economy. Pada masa yang sama, ASEAN terus komited untuk memastikan penguatkuasaan perjanjian RCEP yang akan menyokong usaha pemulihan serantau dan membuka lebih banyak peluang-peluang kepada para peniaga. Baginda juga berkenan memberi maklum balas mengenai impak rakan kongsi pertahanan yang baharu yang diumumkan oleh Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia kepada keamanan dan kestabilan serantau. Indeed, we have seen a rise in geostrategic competition in the recent years. At the same time, we have also witnessed growing cooperation and an increase in the number of partners working with ASEAN, such as the UK. For more than 50 years, ASEAN has helped build trust and confidence with and between our partners. In doing so, we have continued to uphold our principles as reaffirmed in the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific for an open, inclusive, and rule-based framework. With the hope that any new security partnership would contribute constructively to regional peace and stability and complement the regional architecture. We encourage all our partners to uphold and promote multilateralism on the principles of the Charter of the United Nations and anchored in international law. This includes the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, including the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Overall, I believe we are all in agreement on the need for a peaceful, stable, and prosperous region. Pelbagai agenda dibincangkan oleh para pemimpin ASEAN dan rakan-rakan dialog semasa sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan. Kita saksikan sorotan peristiwa sepanjang 3 hari sidang kemuncak berkenaan yang diadakan secara maya melalui persidangan-persidangan video. Your Excellencies, I would like to call the 38th and 39 ASEAN summits and related summits to order.
Sementara itu, beberapa langkah untuk memperkukuhkan kesiapsiagaan serantau dalam menghadapi cabaran masa depan dan usaha peralihan BIM IAGA ke era digital antara agenda diketengahkan pada hari terakhir Sidang Kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39 dan sidang-sidang kemuncak berkaitan. Kita saksikan sorotan mengenai mesyuarat-mesyuarat tersebut. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turki, Kerajaan serta rakyat Republik Turki bersempena dengan Hari Republik Negara berkenaan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan berangkat ke Rome, Republik Itali bagi menghadiri sidang kemuncak G20.